Memang betul. Dalam hidup kita mungkin kita jumpa dengan ramai orang. Tapi dalam bilangan yang ramai itu belum tentu kita jumpa dengan seorang kawan. Dan ini adalah cerita tentang sebuah persahabatan. Cerita tentang seorang kawan. Namanya Rosli Kames, atau dikenali juga dengan nama pena Lolo. Sudah tentu beliau bukan berkawan dengan saya sahaja dan beliau punya ramai kawan yang lain, tetapi saya tidak boleh lagi menahan hati untuk bercerita tentang beliau, terutama selepas 12 tahun Lolo pergi meninggalkan kita. Tarikhnya adalah 31 Januari 2008 dan ini adalah cerita tentang seorang kawan. Cerita tentang Rosli Kames atau Lolo yang saya kenal. Memang sebelum ini saya tak pernah menceritakan secara terbuka tentang keakraban saya dengan Allahyarham Rosli Kames atau Lolo. Pertama kali saya jumpa beliau pada 1998. Beliau bersama M. Nasir datang ke sekolah di mana saya belajar di ITM kerana M. Nasir ingin merasmikan teater dengan arahan saya. Waktu itu Lolo duduk betul-betul di sebelah saya. Sepanjang teater berlangsung, beliau banyak memberikan komen yang negatif terhadap persembahan teater berkenaan dan beliau mungkin tidak tahu bahawa pengarah teater itu, iaitu saya, duduk betul-betul di sebelah beliau. Dan itu adalah kali terakhir dan saya tidak pernah kenal wajah siapa itu Lolo, walaupun saya ada membaca nama beliau sebagai penulis lirik dalam beberapa album yang saya beli. Memang, zaman di mana saya membesar, zaman di mana saya membeli album atau kaset, kita dapat tahu siapa yang menulis lirik ataupun mencipta lagu. Dan dia berbeza sekali dengan zaman sekarang. Kalau kita menonton di YouTube atau di media lain, kita tidak tahu siapakah penulis lirik bagi sesebuah lagu itu. Dan Lolo adalah nama besar. Saya pernah bertanya kepada beliau berapa lirik yang pernah beliau tuliskan. Beliau jawab bahawa yang pernah diterbitkan adalah sekitar lebih daripada 1000 lirik dan ini adalah sangat luar biasa dan saya tidak fikir ada penulis lirik di zaman sekarang ni mempunyai jumlah lirik yang terbit begitu banyak. Itu adalah kehebatan tentang seorang kawan ini. Kemudian pada tahun 2002 saya buat pertama kalinya bertemu dan berbual dengan Allahyarham. Beliau datang di sebuah restoran mamak berhampiran kantor sebuah majalah di mana saya bekerja. Sebelum itu editor bertanya, siapakah penulis yang bagus yang perlu kita beri peluang untuk menjadi kolumnis di majalah yang baru diterbitkan ini. Dan tidak semena-mena, secara spontan saya jawab nama Lolo. Kemudian saya menghubungi Luncai Mas dan kami pun bertemu di kedai mamak itu tadi. Hari demi hari, hubungan saya dengan Lolo semakin rapat dan dekat. Mungkin hampir setiap hari ataupun tidak ada minggu yang kami tidak bertemu. Dalam seminggu mungkin 2-3 kali, paling kurang. Dan Lolo akan menelefon saya atau waktu itu menghantar SMS hampir setiap hari. Tetapi malangnya, pada ketika itu teknologi telefon tidak ada kamera macam sekarang dan tidak banyak gambar yang dapat saya rakamkan antara kami berdua atau juga dengan kawan-kawan yang lain. Dia berbeza juga dengan hari ini di mana hampir semua telefon mempunyai teknologi kamera yang bagus dan dalam seminit dua kita bertemu dengan seseorang itu, kita sudah boleh mengambil gambar sebagai bukti bahawa kita pernah bertemu dengan seseorang, termasuk
selebriti ataupun ahli politik ataupun pemimpin negara ataupun menteri sekalipun. Tetapi tidak ada kesempatan itu di mana di zaman saya kenal dan begitu rapat dengan Allahyarham Lolo sekitar 7-8 tahun sebelum beliau meninggal. Tetapi saya sentiasa mengikuti beliau di dalam tulisan-tulisan ataupun lirik yang beliau tulis. Dan mungkin kalau anda juga ada pernah mendengar lirik tentang Allahyarham, anda boleh memberikan komen di bawah. Satu hari, Lolo bertanya kepada saya, "Lu nak jadi apa?" Saya dengan yakin menjawab bahawa saya nak jadi penulis, meskipun saya telah menulis di beberapa media sebelumnya. Lolo kata, "Kalau lu nak jadi penulis, lu tak boleh guna pen yang lu gunakan sekarang. Pen itu harganya sekitar 40 sen atau 50 sen. Pen yang sama digunakan oleh murid-murid di sekolah menengah atau mungkin juga di sekolah rendah. Lolo kata, kalau lu nak jadi penulis, lu kena pakai pen yang mahal." Dan saya tahu Lolo ada sebatang pen jenama Mont Blanc. Harganya mungkin lebih dari RM3,000. Lolo berkata lagi, kalau lu menggunakan pen yang murah, tulisan lu sebagus mana pun susah untuk orang percaya. Tapi kalau lu menggunakan pen yang mahal dan tulisan lu bagus, orang akan lebih percaya kepada tulisan yang kita hasilkan. Mungkin pandangan ini agak aneh atau jenaka, atau saya waktu itu agak geram dengan pandangan yang begini. Tetapi kenyataannya, apa yang cuba dibuka oleh Lolo adalah cita-cita saja tidak cukup. Ada kesedaran realiti lain dalam hidup seorang anak muda untuk mencapai cita-cita masing-masing. Antara realiti itu adalah dunia kebendaan, materialisme. Mungkin dunia ini buruk bagi setengah orang, tetapi setidak-tidaknya kepada Lolo kita harus menyedari wujudnya dunia ini. Kerana yang lebih penting selepas itu adalah bagaimana untuk kita mengurus dunia materialisme ini di dalam proses kita untuk mencapai cita-cita. Ini satu pesan yang besar yang saya ingat betul dan membekas dalam hidup saya. Meskipun selepas 12 tahun Allahyarham pergi meninggalkan kita. So, apa experience you bila bekerjasama dengan The Search ni? Experience saya dengan Search, yang sedapnya Search antara artis besar yang saya boleh dish apa idea saja. Mana dia orang boleh pikul. Mana saya sendiri pun nak tak sia-sia saya memikir jauh-jauh kan. Macam contohnya macam Roti Malam Medan, yang kan. Bagi saya Search saja yang boleh bawa. Jadi senanglah bekerjasama dengan orang. Senang, dan saya rasa sebenarnya untung kerana kalau tidak ada Search mungkin orang tidak tahu saya boleh menulis sendiri macam ini. Sebenarnya Lolo tidak pernah pergi. Lebih 1000 karya beliau itu menjadikan beliau seolah-olah terus hidup. Dan pada 31 Januari, hari di mana saya menerima berita kematian Allahyarham Lolo, saya tidak ke rumah beliau. Saya tidak ke Hospital Pakar Damansara. Saya juga tidak ke surau di mana beliau disembahyangkan. Bahkan saya tidak ke tanah perkuburan di mana beliau dikebumikan. Kerana waktu itu saya ingin menafikan dalam hati saya bahawa saya telah kehilangan seorang kawan. Dan ini adalah cerita tentang Rosli Kames yang saya kenal. Dalam 7-8 tahun hubungan saya yang begitu akrab dengan beliau, banyak pesan-pesan yang beliau titipkan, bukan sahaja dalam lagu, tetapi dalam hubungan yang kami lalui. Dan ini sangat berharga yang ingin saya ceritakan kepada umum. Inilah Kelawi TV, dan ikuti episod seterusnya, pesan-pesan Lolo. Terima kasih. Inilah lagu kau pinta dulu, balada seorang teman.
yang berbekal dengan satu tekad mencari jalan pulang. Kisah gejolak jiwa dan badan tersirat dan suratan, coba menghapuskan kesakitan, merintih meraung pinta ke